Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDP Sains kita sambung dengan topik mengenai kemandirian spesies bagi tumbuhan. Okay, minggu lepas kita lihat ciri-ciri khas pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Okay, dan hari ini kita nak tengok bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey? Tengok muka surat. Kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 98. Okey. Ini minggu lepas kita belajar dah ni kan. Okey. Kita tengok. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas. Cikgu dah terang dah. Ciri-ciri khas mestilah ada pada bahagian tumbuhan lah. Okay? Kalau macam haiwan dulu, ciri-ciri khas pada bahagian tubuh haiwan. Ini kalau tumbuhan pada bahagian badan dia lah. Okay? Batang dia ke, daun dia ke. Okay? Mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim. Apa itu iklim? Iklim tu keadaan cuaca. Okay? Macam kita di Malaysia, iklim kita iklim panas dan lembap sepanjang tahun, di mana kita dapat cuaca, kita dapat cahaya matahari yang banyak sepanjang tahun dan juga kita ada hujan sepanjang tahun. Itu iklim kita. Okay? Dan perubahan musim. Perubahan musim. Musim apa ni? Ni bukan musim buah, bukan musim durian, tapi musim contoh di luar negara, di Amerika, di Eropah. Okay? Mereka mengalami musim 4 musim. Okay? Macam di Jepun, Korea, mereka mengalami 4 musim. Musim panas, musim bunga, musim luruh, musim sejuk. Okey. Bagi memastikan kemandirian spesies. Okey, kemandirian spesies cikgu dah terangkan hari tu. Okey, dah lama cikgu terangkan. Kemandirian spesies adalah kebolehan, keupayaan hidupan untuk mengekalkan spesiesnya daripada pupus. Okey. Jom kita tengok macam mana tumbuhan nak menghadapi iklim dan perubahan musim ni. Tengok situasi di padang pasir ni. Ada pokok kaktus, ada pokok bunga matahari kot ni. Kita tengok apa jadi. Di suasana, di tempat yang kering, yang panas, macam contohnya di padang pasir, pokok kaktus dia kata apa? Saya suka cuaca seperti ini. Pokok kaktus boleh hidup di kawasan yang kering, yang panas, yang berpasir, yang kurang air. Okay? Apa jadi dengan pokok bunga tu? Panasnya cuaca di sini, pokok bunga itu layu. Lama-lama dia akan mati. Kenapa dia layu? Sebab kekurangan air. Tapi kenapa pokok kaktus tak mati? Kenapa dia seronok hidup di situ? Nanti kita lihat. Okay? Situasi yang kedua. Okey, alamak. Ini musim nak hujan, musim ribut ni. Okey? Keadaan angin sangat kuat. Tengok pokok tu, pokok pertama. Kuatnya angin bertiup. Terbang-terbang dia punya dahan, dia punya batang apa semua, dia punya daun apa semua. Okey. Tengok pula pokok. Ni pokok apa? Ni pokok kelapa. Apa pokok kelapa kata? Saya tidak bimbang. Kenapa dia tak bimbang? Yang pokok satu lagi kenapa macam takut je mukanya? Sebab kalau kuat sangat angin, silap-silap dia boleh tumbang. Tapi pokok kelapa kenapa dia tak bimbang? Nanti kita lihat apa ciri khas dia ada untuk menghadapi angin yang kencang. Okey. Lihat apa cikgu ni cakap. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri-ciri khasnya untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim? Apa ciri dia? Apa keadaan cuaca yang sesuai? Jom kita lihat. Muka surat 99. Mari kita fahami ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan yang berikut untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kita nak tengok macam mana ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tu untuk menghadapi iklim atau perubahan musim yang tertentu. Okey, kita tengok musim angin kencang. Dua contoh pokok yang diberi. Pokok pertama mesti kamu tahu ni, biasa tengok. Okey. Pokok kelapa. Apa ciri khas dia ada? Saya pokok kelapa. Saya mempunyai batang mudah lentur. Okey, ni batang dia. Batang mudah lentur. Okey.
dan daun berpecah-pecah. Apa itu daun berpecah-pecah? Ni daun dia. Daun dia berlerai-lerai. Okey. Panjang tapi pada satu pelepah. Okey. Berpecah-pecah. Kita panggil dia daun berpecah-pecah. Yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Apa itu rintangan angin kencang? Apa itu rintangan angin? Okey. Rintangan angin. Contoh kalau kamu ambil satu kertas, letak di tangan, cuba kamu tolak. Rasa tak senang ke susah nak gerak? Susah sebab permukaan kertas tu lebar, banyak angin yang menolak dia. Okey? Kalau tak ada kertas tu, tangan kamu ni senang tak nak gerak? Senang. Sebab apa? Adanya ruang untuk angin lalu, kurang rintangan angin. Okey? Jadi pokok kelapa ni selalu tumbuh di mana? Hidup di mana? Pokok kelapa selalunya ada di tepi pantai. Di tepi pantai banyak angin. Okey? Allah cipta pokok kelapa ni jadikan ciri dia begitu. Batangnya mudah lentur. Batang mudah lentur maksudnya batang dia senang bergoyang, senang melentur. Bila angin tiup, dia ikut saja. Dia tak melawan. Okey? Kalau batangnya keras, angin tolak, tak lama jadi apa? Dia akan patah. Okey? Kalau lentur, tolak je. Dia takkan dia susah nak patah, susah nak tumbang. Okey? Itu ciri khas yang ada pada pokok kelapa untuk menghadapi angin yang kencang. Okey? Kita tengok pula ni, pokok ru. Okey? Saya pokok ru. Saya mempunyai batang dan ranting mudah lentur, sama macam kelapa. Okey? Serta daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Okey. Pokok ru ni pun sama juga. Kalau kamu pergi di kawasan tepi-tepi pantai, kadang-kadang sebelum kawasan pasir tu kadang ada pokok ru. Kalau kamu pergi, kalau kita dekat Manjung ni, dekat Teluk Batik, ada pokok ru tinggi. Okey. Kamu tengok daun yang berbentuk jarum halus. Okey. Untuk memudahkan, untuk mengurangkan rintangan angin. Batangnya sama macam batang pokok kelapa, mudah lentur. Okey. Jadi ciri khas yang ada pada tumbuhan untuk menghadapi angin kencang ni, musim angin kencang ni adalah pertama, batang mudah lentur dan juga daun berpecah-pecah ataupun daun berbentuk jarum. Okey. Itu Allah dah cipta dua pokok ni sesuai untuk menghadapi musim angin kencang. Cuba kita lihat iklim panas dan musim kering. Ni pokok apa ni? Ini pokok kaktus. Okey, biasa tengok pokok kaktus, pernah pegang pokok kaktus? Okey, pokok kaktus ada duri. Jom kita baca apa cerita pokok kaktus ni. Okey. Saya pokok kaktus. Saya dapat hidup dalam iklim panas dan musim kering. Daun saya terubah suai menjadi duri. Rupanya yang kita tengok ni, duri ni yang kita pegang-pegang tajam-tajam ni, sebenarnya dia adalah daun. Daun pokok kaktus. Daun selalunya berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi pokok kaktus ni daunnya telah terubah suai. Allah cipta daun dia menjadi duri. Untuk apa? Untuk mengelakkan kehilangan air. Macam mana boleh mengelak kehilangan air ni? Okey. Konsep dia sama macam mak kamu sidai kain. Mak kamu dah basuh baju, basah-basah lembab-lembab, mak kamu perah air tu, mak kamu sidai di ampaian. Macam mana mak kamu nak bagi cepat kering? Kain tu perlu dibuka besar, sidai, baru cepat kering. Cuba kalau kain tu dah perah, sidai terus macam tu saja. Dalam bentuk kain yang berlipat-lipat macam tu, yang bergulung-gulung tu, sidai saja atas sampaian. Senang tak kering? Susah. Jadi sama dengan daun pokok kaktus ni, bila daunnya halus, air susah nak hilang. Dan air dalam pokok kaktus tu susah nak disejat, susah nak disejat oleh matahari. Kalau yang macam contoh kain tadi, mak kamu basuh tu, mak kamu dah sidai atas sampaian, sekejap saja air pada kain tersebut disejat oleh matahari.
Faham konsep dia? Itu maksudnya terubah menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Disebabkan saiz permukaan duri itu yang halus, yang kecil. Okey, dapat mengurangkan kehilangan air. Okey. Ciri seterusnya untuk pokok kaktus. Batang dia. Kenapa batang dia? Batang saya dapat menyimpan air. Pokok kaktus ni, kalau kamu ada pokok kaktus, kalau kamu potong batang dia, dalam dia tu bukanlah ada air macam air mineral ke keluar, bukanlah. Tapi adanya cecair. Cecair yang banyak. Itu maksudnya air lah tu. Okey. Batangnya dapat menyimpan air. Okey. Seterusnya akar dia. Akarnya kenapa? Akar saya panjang. Kenapa akar dia panjang? Dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Pokok kaktus hidup di padang pasir. Bila padang pasir, air berada jauh di dalam tanah. Okey, sebab apa? Kalau kita tuang air pada pasir, air terus masuk menyesap dalam tanah. Betul? Jadi air tu terkumpul jauh dari permukaan tanah. Jadi kalau pokok kaktus nak hidup di padang pasir, dia memerlukan akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air dalam tanah. Jadi Tuhan cipta ni, Allah cipta pokok kaktus ni, okey. Ada beberapa ciri dia. Yang pertama, daun terubah sesuai menjadi duri. Okey. Kedua, batang menyimpan air. Ketiga, akar yang panjang. Baru dia sesuai untuk hidup di kawasan yang panas dan musim kering. Okey. Seterusnya, kita tengok pula pokok tomato. Ini pokok tomato. Okey, mesti ada yang kamu suka makan buah tomato. Ini pokoknya. Okey, apa ciri khas yang ada pada pokok tomato ni? Saya pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Pokok kaktus ni memang dia berbulu. Okey, dia punya batang dia berbulu macam itulah dalam gambar tu. Okey, konsep dia sama. Kenapa ada bulu tu? Kenapa apa guna bulu tu? Sama macam daun berbentuk duri oleh pokok kaktus untuk mencegah kehilangan air. Okey. Jadi apa ciri ada pada pokok tomato ni? Dia berbulu halus. Okey, itu ciri pada pokok kaktus. Okey. Pokok kaktus lah. Pada pokok tomato. Okey. Kita tengok seterusnya. Pokok apa ni? Pokok kunyit. Mak kamu masak kadang-kadang ada guna daun kunyit. Inilah pokoknya. Okey. Saya pokok kunyit. Saya menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, cuba kita lihat daun dia. Daun dia lebar, besar. Okey, daun dia lebar, besar. Kaitkan dengan cerita mak kamu sidai kain tadi. Okey, bila sesuatu permukaan tu besar, okey, kalau dia basah, dia mudah kering. Air senang disejat oleh matahari. Jadi daun pokok ini bila dia besar, cuaca panas, matahari senang nak menyerap, senang nak menyejat air. Untuk pokok ni mengurangkan kehilangan air, pokok ni boleh menggulungkan daunnya. Tengok gambar ni. Daun ni tergulung. Dia tergulung ke dalam. Okey. Contoh ni daun dia menghadap matahari ke atas. Okey. Dia akan gulung ke dalam. Okey. Dia ke bawah. Dia gulung ke bawah. Okey. Untuk mengelakkan kehilangan air. Okey. Sebab bila dia gulung, permukaan dia tu jadi kecil. Kadar kehilangan air pun berkurang. Okey. Jadi apa ciri pada pokok kunyit ni? Menggulungkan daunnya. Okey. Daun dia boleh gulung. Bila musim sejuk, musim yang banyak air, daun dia boleh buka balik. Okey. Dia boleh jadi lebar balik. Okey. Tak perlu nak gulung daun. Okey. Contoh lain kalau kamu tengok pokok ni, pokok pisang pun sama juga. Pokok pisang daunnya lebar. Okey. Dia boleh gulung daun dia. Pokok pisang boleh tak hidup di tepi pantai macam pokok kelapa? Tak boleh. Sebab apa? Daunnya lebar. Bila ditiup angin, boleh tumbang. Okey.
Kita tengok ini pokok keladi. Pokok keladi daunnya besar, lebar macam pokok kunyit, tetapi dia tidak boleh menggulungkan daunnya. Okey, apa ciri dia ada? Okey, kita baca situ. Saya pokok keladi. Saya mempunyai daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Okey. Macam mana berfungsinya daun berlilin ni? Okey. Daun berlilin tu dia licin di permukaannya. Okey. Kalau kamu tuang air tidak diserap masuk dalam daun keladi tersebutlah. Okey. Jadi konsep ini sama juga dengan air yang ada dalam daun. Air dalam daun tu susah untuk diserap, disejat daripada permukaan daun berlilin oleh matahari. Okey. Jadi itu fungsi daun berlilin, untuk menghalang kehilangan air yang ada dalam daun tu lah daripada disejat oleh matahari. Okey. Tengok seterusnya. Ini pokok getah. Okey, kamu duduk di Beruas tu, okey, ada yang ada mak ayah yang ada kebun getah. Biasa tengoklah fenomena ni. Okey, saya pokok getah. Saya hanya perlu meluruhkan daun untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Semua pokok menyerap air. Okay, air akan disimpan pada seluruh bahagian tumbuhan, termasuk daun. Kalau banyak daun, banyaklah airnya yang disimpan. Jadi, bagi pokok getah, bila datang musim panas, musim kemarau, air senang disejat oleh matahari daripada daunnya. Okay, jadi daunnya itu akan perlu digugurkan supaya pokok ini tidak kehilangan air yang banyak. Satu, kalau kamu tengok, bila datang musim panas, daun pada pokok getah tu berkurangan. Dekat lantai atas tanah tu, dekat kebun getah tu, penuh dengan daun-daun kering sebab pokok getah tu terpaksa meluruhkan daunnya untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, itu ciri dia, meluruhkan daun. Okey, tengok seterusnya. Ini untuk musim sejuk. Okey, musim sejuk. Pokok ni tak ada di Malaysia. Nama pokok ni pokok apa? Pokok maple. Okey, saya pokok maple. Saya mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Apa fungsi kulit tebal ni? Kulit tebal ni fungsi dia untuk mengelakkan air dalam batang pokok tu daripada membeku waktu musim sejuk. Kalau air beku dalam batang dia, habislah, dia tak dapat nak alirkan air tu ke bahagian yang lain. Pokok boleh mati. Okey, jadi itu fungsi kulit yang tebal bagi pokok maple. Okey. Seterusnya, pokok pen. Pokok pen mempunyai ciri-ciri khas untuk hidup dalam musim angin kencang, cuaca panas dan juga cuaca sejuk. Rupanya pokok pen ni dia boleh hidup dalam keadaan yang berbeza-beza. Okey, berdasarkan ciri-ciri khas dinyatakan, bagaimanakah pokok pine menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Tengok yang pertama ni. Daunnya bentuk apa? Daunnya bentuk jarum. Sama macam cactus, nak kurangkan kehilangan air. Okey. Dan juga sama macam bentuk pokok rue punya daun untuk mengelakkan rintangan angin. Okey, kemudian tengok pula batangnya. Batangnya sama macam pokok maple, tebal. Kulitnya tebal. Untuk apa? Mengelakkan air daripada membeku ketika musim sejuk. Jadi pokok maple ni boleh hidup dalam pelbagai keadaan. Okey. Baca yang biru ni. Batang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri, batang yang menyimpan air, akar yang panjang, berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun dan kulit yang tebal. Ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Kamu kena hafal ni, yang warna hitam tu, tulisan tebal warna hitam ni. Okay, dan kamu kena pasti mana ciri tumbuhan yang hidup di tempat berangin kencang, mana ciri khas untuk tumbuhan yang hidup di tempat yang
panas, musim panas atau musim kering, dan juga mana ciri khas bagi tumbuhan yang hidup di tempat yang musim sejuk. Okey, jangan keliru. Okey. Tengok contoh pokok bunga kertas. Okay, pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas dan musim kering. Mengapa? Untuk mengurangkan kehilangan air. Okey. Okay, tengok info sains. Kulit yang tebal pada batang tumbuh-tumbuhan dapat melindungi air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan tersebut daripada membeku akibat iklim sejuk melampau. Itu fungsi kulit tebal pada batang pokok maple dan pokok pine. Okey. Okey, jadi cikgu harap korang faham apa yang kita belajar pada hari ini. Tolong hafal ciri-ciri khas ni. Okey, dan kena pasti mengikut musim yang tertentu. Okey, kita sambunglah kita nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.